المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka sedia yang semacam inilah dikatakan sedia yang zati, lawan bagi sedia zamani, yakni panjang masa serta dahulunya tiada. Maka ini bukan maksud kita di sini. Maka sedia yang semacam inilah, sedia yang macam mana? Sedia dengan makna bukan ada dahulunya, tak ada kemudian daripada ada. Sedia hak macam ni lah dikatakan, yakni dikatakan oleh ulama mutakallimin sedia yang zati, dipanggil sedia yang hakiki, dan juga sedia yang sejati. Zati ni bukan makna zat. Maksud sedia zati ni istilah, iaitu dengan makna tak kena rintah. Dan sedia yang sejati, sedia yang hakiki, sedia yang sebenar-benarnya. Nak ke maksud daripada sedia tu ketiadaan permulaan. Lawan bagi sedia zamani. Muqabil bagi sedia zamani. Kalau sedia zamani tu bukan dalam bab dia ni, dia panggil sedia idhafi, sedia zamani ni. Sedia zamani ni panggil sedia yang idhafi pun boleh. Dan dia kena ada idhafat, ada pegu antara kita dengan adik kita, maka kita ni orang panggil sedia. Sebab nisbah masa kita lebih panjang, kita lebih lama daripada dia. Kita dengan abang kita, maka abang kita lebih sedia, lebih qidam lagi daripada kita. Itu lawan bagi sedia zati tu. Yakni yang kata sedia zamani tu iaitu panjang masa, yakni lama masa. Lama mana? Di sisi ulama tauhid nak panggil kata lama tu sekurang-kurang setahun. Setahun. Mana dalam ibarat kitab Sirajul Huda, sesiapa yang qidam berkhidmat kepada aku, maka dia aku merdekakan. Makna di kalangan hamba sahaya dia yang mana duduk di bawah milik dia melebihi setahun ke atas, maka kesemua mereka itu menjadi merdeka. Dan terbenak daripada kata-kata qidam situ. Itu orang panggil qidam zamani, nisbah masa, ataupun qidam idhafi. Tapi qidam bangsa tu dahulunya tiada. Dia didahulukan oleh tiada juga. Dan cuma dia iktibar kepada lama masa, lebih daripada setahun. Ini kitab saya ni qidam ni. Tahu tak? Lama dah kitab ni, lebih daripada setahun. Boleh panggil qidam. Tapi segi lurah lah. Dari segi perbahasan tauhid tak masuk lah. Sebab itu dah istilah. Maka ini, mana yang kata sedia zamani ni, bukan maksud kita di sini ni pada bicara sifat qidam Allah ni. Itu tak masuk. Cuma dia nak cerita kalimah qidam itu ada mempunyai beberapa makna. Dia kena apa nama orang panggil lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak ni makna satu lafaz yang mempunyai pelbagai makna. Saya mushtarak, lafaz yang dikongsi. Apa makna kongsi? Makna satu lafaz tapi makna dia tu banyak. Macam waladhdallin, dallun, dallatun. Kalimah dal tu dia ada 9 makna. Jangan kita hantam sesat semua. Kan kita ni dallun, sesat, nanti sesat. Nabi kata al-hikmatu dhallatul lil mu'min aynama wajadu. Akhirnya Nabi kata hikmah itu adalah
dhallatun lil mu'min, sebenarnya dia adalah dhallah bagi mukmin. Apa maksudnya? Dhallah tu bukan sesat, dhallatun ni barang keciciran. Luruh tu kan. Nak ingat tiap kalimah ada apa makna? Tu lah luar Arab. Kan? Lepas ni macam istawa. Kan? Kalimah istawa. Dia kurang-kurang dia 9 makna ke 12 makna. Lapas tu saja. Ni semua pakai istawa bersemayam. Oi. Bagi reti luruh sama. Miskin luruh. Ulama-ulama alim ni pergelak tu ya kalau kita terjemah tu. Nampak sangat mengtakti bahasa kan. Pederah sama apa kita. Maka qidam itu, dan bila disebut qidam di istilah ulama tauhid ni, maksud qidam itu, qidam kita kata sifat Allah Ta'ala yang kedua nisbah bilang ni ialah ibarat, yakni satu ibarat, satu tuturan, satu cakapan. Ibaratan dengan makna mu'abbar bih, asal makna daripada sifat Allah ternafi awal tu tidak diungkap kalimah begitu kan, ganti dengan qidam. Apa makna qidam? Iaitu ganti ibarat daripada ternafi awal, tertakdak daripada awal, bukan dia fi'il fa'il, mana daripada awal tertakdak dah sifat tu. Tak perlu kita iktiqad begitu baru sifat tu tak ada. Tak perlu kita tolak bahawa benda tu ni. Tak, dia memang tertolak daripada awal lagi. Kan? Bila kata contohlah benda baharu, kita contohlah benda tu boleh berlaku. Contoh kata api. Bila api, sifat bagi api panas. Jadi sejuk tu tak ada pada awal lagi. Bukan mai, lepas tu mai panas, sejuk ada dulu dah. Daripada awal lagi bila sebut api memang tak ada sejuk. Kan? Tu ni sebab kita kata ditaqribil fahmi, nak mudah faham lah. Ibarat daripada alil matruk, daripada ternafi awal, tak guna ungkapan ternafi awal tapi pi guna qidam. Tu. Jadi qidam tu satu ungkapan ganti daripada ternafi awal. Tak sebut ternafi awal, sebut qidam. Dengan makna mula jadi. Dengan makna ternapi apa awal tu, dengan makna mula jadi, ternapi mula jadi. Maka qidam itu ialah ibarat daripada ternafi awal. Ternafi awal, apa makna awal? Dengan makna mula jadi, yakni ternapi mula jadi. Memang passion zat Allah, passion sifat Allah memang ternafi, tertakdak mula jadi. Dia tak ada permulaan bagi mula jadinya Allah, zat Allah dan sifat Allah tu. Tu yang kata qidam ni. Adapun awal-awal, dia awal lain, awal lain. Awaludin ma'rifatullah, terjemah permulaan ataupun terjemah bahasa Melayu awal agama ke awal-awal. Dia kalau kata awal-awal, dia kena awal, tapi bila sebut awal tak mesti awal-awal. Awal ni maksud perkara yang penting sekali. Awaludin ma'rifatullah, perkara yang penting sekali dalam agama ni mengenal Allah. Kalau awal-awal dia nisbah masa dia terlebih awal daripada orang. Wal awwalu ialah Allah Ta'ala yang awal-awal. Tu maksud dia. Adapun awal dengan makna yang ada sebelum daripada ada makhluk lagi, maka tidak dinafikan dia kerana sabit ia pada firman-Nya huwal awwalu. Tidak ternafi, iaitu yang kita nafi itu mula jadi. Bukan kita nafi ada awal.
Kan Allah tu ada sebelum daripada ada makhluk, tu kita tak nafi. Yang kita nafi ada permulaan bagi ada Allah tu. Tu maksud daripada kata qidam. Pasal apa dia kata tidak dinafi, tu kita tak tolak. Kerana sabit ia awal tadi ni pada firman Allah huwal awalu. Bermula ia Allah tu yang awal. Mana yang awal tu ada Allah sebelum ada makhluk ni. Hak tu kita tak nafi. Yang kita nafi awal hak mana? Awal bagi ada Allah tu. Ada Allah sebelum daripada ada makhluk tu kita tak nafi. Dan yang kita nafi ada awal bagi mula ada Allah tu. Pendeknya dia kata kesimpulannya. Cerita banyak-banyak apa dia tak buat kesimpulan. Wajiblah kita mukallaf ni i'tiqad. I'tiqad lagu mana? Kata Tuhan kita itu bukan dahulunya tak ada, bukan baru adanya. Hak tu kita nak ke situ maksud qidam yang sebenar, iaitu wajib setiap orang daripada orang Islam yang mukallaf ni, bahawa semua orang ni mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala tu bukan dahulunya tak ada. Nampak tu? Kan? Bukan dulunya tak ada, bukan baru adanya. Bukan baru ada ni selepas daripada tak ada. Beginilah yang kata Tuhan kita bukan dahulunya tak ada, bukan baru ada tu, maksud daripada ibarat ulama mutakallimin. Ibarat apa? Ibarat qidam, yakni dengan qidam tu. Erti qidam tu sedia, mana sedia ketiadaan permulaan bagi ada Allah. Mudah kalau kita kata nak bagi mudah faham kan. Bila kata sebut Allah, sifat Allah Ta'ala tu qidam, apa maksud qidam sifat Allah? Ketiadaan permulaan bagi ada Allah. Zat Allah, sifat Allah tu patient, tak ada mula, memang duk ada sedia-sedia. Tu maksud daripada qidam yang diibaratkan oleh ulama mutakallimin. Mustahil lawan bagi sedia tu, iaitu lawan tu. Baru ni mana benda yang ada selepas daripada tak ada. Mula tak ada dulu sebelum tu. Macam kita makhluk ni. Kita ni di awal dengan tiada, diiringi dengan ada, dan dihubungi dengan tiada, kemudian baru dikekalkan ada. Allah Ta'ala ada. Dan azali pun ada, mungkin pun ada, habis makhluk tak ada pun ada, makhluk timai balik pun ada. Kita tak ada, tak ada. Tu tak sejati lagu tu kan. Allah Ta'ala ni ada. Kita tak ada. Lebih kurang gitulah kan. Mudah nampak tu je. Percaman kita ni dok mai dalil. Mana dalil? Kata sedianya yakni ketiadaan permulaan bagi ada Allah tu kan. Allah tak didahului oleh tak ada. Kita kata sedianya Allah Ta'ala bukan baru itu, ialah kita fikir, kita gerak-gerakkan akal kepada benda yang dipikir. Dia panggil taharrakatul aqli fil ma'qul. Menggerak-gerakkan akal pada benda yang difikirkan tu. Ni kena mikir ya. Tu kata kena mikir. Mikir ke mana? Kalau ni dia panggil law fi fardhi wa taqdir lah. Ni yang pokok Wahabi kata duk kalau apa. Nabi kata jangan duk kalau syaitan masuk. Tu Tuhan kata lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Nak tahu ayat tu. Dan kalau situ dia orang panggil fi fardhi wa taqdir, kata pada kata. Andai kata. Ni untuk apa? Untuk menguatkan akidah kita lagi seandainya. Tuhan mengata lau kana fihi ma alihatun illallah. Sekiranya ada pada langit dan bumi ini Tuhan lain selain daripada Allah, la fasadata, nescaya musnahlah langit bumi ini. Ada dua maksud. Maksud pertama, ulama kata memang hancur bumi langit sebab ada dua pentadbir. Tak belaka. Sebagai ulama kata maksud la fasadata, bumi langit tak boleh ada pada awal lagi. Tuhan mengata lau kan,
Bang ayat Quran tu dah kata tak boleh katakan lau. Lau tu hak cerita lain. Hak Nabi cerita tu. Pasang sekeru tak kena nak. Wak ni pun. Tauhid kan banyak. Kalau, jikalau. Tubuh kata fardu takdir. Tuhan pun ajak kita. Takhallaqu bi akhlaqillah. Bertrenlah kamu dengan cara Quran. Kan? Akhlak mana dengan cara Allah susun dalam Quran tu. Kita fikir, tengok dia kata, kalau tak sedia, kalaulah Allah itu tidak bersifat dengan sifat qidam, sifat sedia tu, tentulah baru. Mesti dah baru. Sebab benda ni dua aja. Kan? Kalau dia tak qidam, baru. Kalau dia tak baru, qidam. Ada lain pada tu. Kalau tak siang, malam. Kalau tak malam, siang. Ada. Malam pun tidak, siang pun tidak. Mana ada. Kan? Benda yang tak boleh berlawan. Ad-diddani la yajtami'an. Dua perkara yang berlawanan tak boleh berhimpun. Nak ada kedua-dua pun tak boleh. Nak tak ada kedua-dua pun tak boleh. Wajib ada salah satunya. Kalau dah qidam, mestilah tidak baharu. Kalaulah baharu, mestilah tidak qidam. Kaedah dia begitu. Maka yang baru ada itu tentu sekalilah ada yang mengadakan dia. Itu memang penting. Dan bila sebut benda ada, kalaulah sebut kata Allah ni tak sedia, mesti dah baru. Kalaulah Allah tu baru, maka tiap-tiap baharu mestilah berhajat kepada yang membaharukan dia. Ada sesuatu, mesti ada yang mengadakan dia. Sebab apa? Kerana tak sah ni pada fikiran akal kita nak jadi sendirinya nya baru tu. Mana boleh mengada diri sendiri. Kan? Tak ada satu benda yang boleh mengadakan dirinya sendiri. Bukti dah nyata. Di alam kita ni kita duk tengok, tak ada satu benda pun yang boleh ada dengan sendirinya. Tu tahu mana kata Tuhan tu, nama Allah tu. Tu cerita syarak bawa mai. Nabi cerita Tuhan kita nama Allah. Qul huwallahu ahad. Dan nama Tuhan kita wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita tu Allah tu yang Maha Esa. Maka yang mengadakan dia itu, mengadakan apa? Mengadakan baru tu. Jika ianya Ustaz. Maka yang mengadakan, yakni orang yang mengadakan dia kan apa nama baharu tu, jika ianya qadim, ianya yang mengada tu qadim, maka dialah Tuhan. Kalau yang menjadikan baharu ini dia bersifat dengan qadim, dan dia qadim bersifat dengan qidam, maka dialah apa nama yang mengadakan tu, itulah Tuhan. Dan jika ianya baru, maka tentulah ada yang mengadakan dia juga. Kalau kita fardu takdir lah, Allah tidak bersifat dengan ketiadaan permulaan. Mesti dah Allah baru. Bila Allah baru, kita dah faham dah kaedah tiap-tiap yang baru tak boleh ada sendiri, mesti ada yang mengadakannya. Siapa pula yang buat Tuhan tu? Yang kita dakwa Tuhan yang pertama tu, siapa pula buat dia? Dah kita kata dia pun ada mula. Benda yang ada mula mesti ada yang menjadikan dia. Nak ada sendiri tak boleh. Jadi siapa pula buat Tuhan tu? Itu andaian begitu. Maka dan jika ianya baru, maka tentulah ada yang mengadakan dia. Kan yang baru tu juga mana? Tuhan lain pun pula pergi buat Tuhan kita tu. Kalau kata dia tak bersifat dengan qidam, maka jika adalah yang mengadakan dia itu ialah zat yang dia beri ada dahulu itu, maka tentulah bahung. Ni dia nak panggil daur. Kan? Makna kita makhluk semua ni, alam semua ni baru. Sebab semua ada mula. Boleh ada sendiri tak? Tak. Ada tukang yang menjadikan dia, iaitu Tuhan yang kita kata Allah Ta'ala tadi. Baik. Allah Ta'ala ni, kalaulah dia tidak bersifat dengan qidam, pastilah dia baharu. Bila pasti baharu, makna kena ada orang lain pula yang buat dia. Siapa yang buat dia? Ada seorang lagi yang nombor 2 buat dia.
Hak nombor 2 tu baharu ke qidam? Kita kata baharu juga. Hang sebab buat dia pula. Dia kata hak buat dia hak tengah tadi. Pula dah. Kan dalam masa yang sama dia fa'il, dalam masa yang sama dia maf'ul. Boleh ke lagu tu? Boleh terima. Itu dia panggil daur kan. Atau kita sasu satu lagi. Itu dia kata tu. Maka jika adalah yang mengadakan dia itu ialah zat yang dia beri ada dulu itu. Mana yang buat Tuhan kita tu. Tuhan kita buat dia. Tapi Tuhan kita nak ada pun dia yang buat Tuhan kita. Cerita ni kan. Benda mustahil. Kita kata apa? Muhung pait. Muhung pait tu mustahil tu. Tu yang kata daur tu mustahil. Sebab apa? Bersama daur tu mustahil. Pasal muhung pait. Dia kalau mustahil ni dia kena ada mubalaghah dia. Kan? Ada mubalaghah. Kalau kata tiap-tiap mustahil tu bahung, tak mubalaghah lagi. Dia kena pada air kata mustahil ni benda buhung pait. Buhung pait ni mubalaghah pada buhung, bersangatan muhung. Kalau muhung saja-saja boleh jadi betul. Kalau muhung pait memang tak mungkin betul. Kan? Orang abang kata main mana ni? Main Kuala Lumpur. Betul ke? Boleh jadi. Naik kapal terbang. Dah dulu tak apa lah kita kata. Kan tanya tadi subuh main mana? Main KLCC. Mengarut nak time ni duduk dalam rumah kan. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Kan naik kapal terbang. Pada zaman tak ada kapal terbang lah. Kan atau zaman kapal terbang ni boleh jadi. Tapi kalau buhung pait ni kuat mana pun tak boleh jadi. Macam mana? Dia kata hantar tak? Awak. Aku duk ingat lagi masa mak aku duk mengandung kat aku. Awak. Ayah aku kat ada rumah. Dia lagu dia. Mak aku duk sikit-sikit lah aku duk tengok tak ada kerja aku pergi turut Tok Bilan. Boleh berlaku tak? Pemuhung sungguh hang ni. Tu mustahil. Tu mustahil. Mana muhung sungguh. Benda mustahil ni muhung pait macam ni. Tuhan kita mengadakan segala makhluk. Jadi dia bersifat dengan sifat qidam. Andainya dia tidak bersifat dengan qidam, makna dia pun baharu. Jadi baharu siapa buat dia pula? Dah kita tak terima dah. Tiap-tiap benda yang ada mula mesti ada yang buat. Dia kata ni hak nombor 2. Hak nombor 2 ni siapa pula buat dia? Kalau kita kata dia baru. Hak nombor 1. Ni cerita ni makan peluku kan. Pemuhung tu ni. Pemuhung tu mustahil tu. Pada yang kata nak mudah faham maksud mustahil ni, bohong pait. Muhung sungguh. Kan? Hitam, melegam. Dia kena mubalaghah. Dia tiap-tiap kalimah tu dia ada mubalaghah. Hitam, melegam. Putih, melepak. Kalau putih melepak tu kalah daripada putih ni. Kan? Merah, menyala. Masin. Masin piang. Masin piang. Kan? Manis meletin. Kalau manis tu biasa-biasa tapi habaq tan manis meletin ni habis meta. Orang menjayak ngono wi. Manis melecah, manis meletin lah. Okey habis manis. Ada di mubalaghah nak abang dia tiap-tiap bahasa ni kalimah tu dia ada kan. Dia itu ikut bahasa daerah lah kan. Kalau daerah sini dia lagu tu lah. Bodoh piang. Muhung pait. Alim nak mampu kan. Itu bukan kata anak orang tu. Pasal Tok Guru. Alim nak Tok Guru. Allah. Alim nak mampu. Dulu kawan tanya Tok Guru Cik. Saya tak ada tu. Dia cerita. Tanya Syekh Abdullah Fahim. Fahim lah. Penang. Tok Guru kata Abdullah Fahim ni alim nak Tok Guru. Allah. Alim nak mampu Tok Guru. Alim sungguh-sungguh. Kan alim nak mampu. Bukan nak mampu kan. Alim nak mampu itu istilah lah. Alim sungguh-sungguh mubalaghah pada alim tu. Alim nak mampu. Kan sejuk nak mampu. Lapak nak mampu. Kan kedah mau nak mampu. Kan tak larat nak mampu. Kan tu kau tak larat semua. Kan sakit weh. Sakit nak mampu kan. Lepas belakang. Kenyang pun nak mampu. Kedah ni ingat mati ni. Semua nak mampu. Kan. Bangkit pagi tak mandi weh sejuk nak mampu. Kan.
Mau nak mampu. Ni tu cerita pi balik hak ada Tuhan kita ni, ada Tuhan lain buat. Tuhan lain tu siapa buat dia? Tuhan kita buat. Tuhan kita siapa buat? Tuhan lain buat. Tu duk jadi daur, duk pusing kot tu kan. Ada istilah nama daur. Daur tasasul minal mustahilat, daripada perkara-perkara yang mustahil, tak boleh berlaku sama sekali, bohong sungguh. Tu maksud dia tu. Kerana berhimpun dahulu, kemudian berhimpun pada diri dia tu dulu dan kemudian iktibar dia dulu, dia menjadikan Tuhan yang pertama. Iktibar dia kemudian dia dijadikan oleh Tuhan yang pertama. Tu berhimpun pada zat yang satu kan. Dia yang dahulu, dia yang kemudian. Lagi pula jadilah maknanya benda yang sebelum ada lagi itu boleh beri ada akan benda yang lain. Lagi tu satu makna wajah mustahil dah, Ustaz, berhimpun dulu kemudian. Lagi pula makna dia jadilah maknanya makna pada kata zat yang beri ada dahulu itu. Yang mengadakan dia itu ialah zat yang beri ada dahulunya tu. Jadi makna tu apa? Benda yang sebelum ada lagi itu boleh beri ada benda yang lain. Mana? Macam mana hang boleh bagi dia ada? Hang ada pun dia yang buat. Macam mana benda tak ada boleh pi buat benda? Hang pi buat bagi dia ada, hang tu dia buat, dia hang buat. Mana cerita ni? Kan? Satu wajah dia sebab berhimpun dulu kemudian. Yang kedua memberi faham benda tu sebelum daripada ada dia boleh buat benda lain. Macam mana nak buat ada pun tak? Dia kena ada dulu. Kan? Kena ada dulu. Semang benda tu bagi ada dulu. Biasa dengar cerita Hindu Keli tu. Ham tu cicik cerita dia kata dulu ada 2 orang India. Lepas ni kuliah buat kerja ni lah, buat kerja kebun estate ni. Habis waktu makan tu pergi duduk rehat 2 orang kan, duduk bawah pokok. Sembang main palih kat kawan dia. Hang kalau duit banyak nak buat apa? Kalau kita lah jadi kaya. Kata aku kalau aku duit banyak ada tanah apa, aku duk rancang nak bertanam sirih. Hang nak tanam banyak. 2-3-400 relung aku nak tanam ni lah. Hang nak jadi bisnes sirih ya. Lebih kurang gitu lah. Hak lain aku tak apa nak nampak Hang nak buat apa? Kalau duit hang banyak. Kata aku ni kalau boleh duit banyak aku nak belah kambing. Hang pasal aku tanam sirih ya, hang nak belah kambing. 2 orang ni dia ni. Tak apalah, bukan aku tanam sirih juga. Hang tanam sirih aku nak belah kambing. Hang nak belah tanah aku nak belah sebelah hang. Hampir belah tanah lain dah. Tak apalah aku belah sebelah, bukan aku belah tempat hang. Dia kata kalau hang belah lagu tu hang nak belah banyak mana? Tak ada 4-5 ribu ekor. Hang kena buat kandang. Dah kau buat kandang jenuh aku nak kena lepas dah. Hang kena buat pagar sirih hang. Dia kata jenuh main dengan ratih long kan. Dah kali dia kata lah macam ni. Hang belah kambing hang kena jaga macam kambing hang jalan rata. Lah kambing memang besen dia kena pergi makan. Hang lah kena pagar. Abang kata kawasan hang tak boleh masuk. Lah mangkit bertumbuk. Godobuk bongkok mulut. Dah kali orang lalu, apa kes ni buat pergi balai polis. Ni apa pasal you tumbuk dia? Dia kata, itu kambing dia makan ceri saya. Hang pasal buat tumbuk dia. Dia tak nak pagar itu, dia kata. Sebab tu kambing saya pergi. Dia tak ada larang apa-apa pagar, dia kata. Lah hamba pergi tunjuk aku tang mana ladang sirih ni. Tak ada lagi lah, baru bincang pun tak ada lagi, pun bertumbuk lah. Ni cerita apa ni nak buat tak buat ni, ada pun tak lagi. Ni cerita habis kurang tu lah. Kan benda kebun pun tak ada, kambing pun tak ada, bertumbuk pecah muka. Kata India mengkelai kan, kena tanam sirih dengan belah kambing. Jadi kerja. Aduh, tak ingat cerita tu gelak tu. Macam-macam. Maka inilah mana? Benda yang sebelum ada lagi boleh bagi ada benda lain tu. Dinamakan daur, kan, berkisar, berpusing, berkeliling antara mengada dan kena ada. Tu wajah mustahil semua tu.
maka tetaplah yang ni pada akal kita mustahilnya mustahil daur tadi. Kemudian jika ada lah ni andaian lain pula. Andaian yang kedua, jika adalah yang mengadakan dia, yang ni kita takdir kata aku ni lah, jika ada yang ni Tuhan lain yang mengadakan dia itu, yang ni mengadakan Tuhan kita tu, ada dahulu pada Tuhan kita tu yang mengadakan dia yang mengadakan Tuhan kita. Demikianlah macam itulah dia kata ada yang dulu. Maknanya macam ni lah. Baik, kita fardu takdir. Yang menjadikan sekalian makhluk ni adalah Allah Ta'ala. Andainya Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan qidam, pastilah dia baharu. Bila dia baharu, siapa yang buat dia? Tuhan ni, nombor 2 ni. Tuhan nombor 2 ni ada mula tak? Dia qidam ke dia baharu? Dia pun macam Tuhan pertama, sebab hak ni pun Tuhan, hak ni pun Tuhan, sama. Dia pun baharu. Jadi siapa buat dia? Ada Tuhan nombor 3. Tuhan nombor 3 siapa buat dia? Tuhan nombor 4. Jadi duk pi rengkir tak jumpa sud. Tak jumpa sud ni yang dipanggil tasalsul. Kembali ke humbi yang tidak ada perdu ni. Ni yang bang cerita tasalsul ni dia tak ada sud. Mustahil, mana boleh tak ada sud? Berti tak ada humbi. Orang tani kata tak ada humbi. Ada. Sebelum Tuhan tu ada Tuhan lain buat dia. Sebelum Tuhan lain tu ada Tuhan lain pula buat dia. Sampai bila? Kita manusia ni pun kalau cari puncak asal, lah kali berhenti tangan Nabi Adam tu. Umbi dah duk tu. Takkan Tuhan sampai tak ada. Tak ada stop lah. Betul. Duk cerita hak tu lah. Hingga tidak sud sebelah kemari dah. Kalau hala kepi tak apa. Ni hala ke umbi tak ada umbi. Ni mustahil. Kalau hala ke sana Tuhan buat makhluk. Dia ni beranak boleh nak, ni boleh nak. Tu tak mustahil, tak ada sud. Boleh bertiti talian panjang. Macam kita lah. Asal kita Tok Wan. Pak kita daripada Pak Tok Wan. Lalah kali jumpa asal dia Nabi Adam. Daripada Nabi Adam, anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam, cicit Nabi Adam, cicit Nabi Adam, Nabi Adam nak cucu cicit, nak cucu cicit. Ni memang tak mustahil ada sud kan. Mana tu tak apa, tak ada sud pun. Yang masalah kehumbi tak ada sud. Ni yang jadi wajah mustahil tu. Maka tentu bahung ini seperti daur juga. Kerana tiap-tiap benda yang tak bertambah-tambah itu, jika sangat banyak sekalipun, tentu sud juga. Pasal itu bukan hala ketambah. Ke belakang ni dia ketambah. Tak apalah, tak ada sud pun. Masalah ke humbi ni dia tak bertambah dah. Dia memang ada asal humbi sekali tu. Tiba-tiba tak ada humbi. Tu yang kata mustahil tu. Tu maksud dia tu. Mana habis ni? Kerana tiap-tiap benda yang tak bertambah itu jika sangat banyak sekalipun, tentu sud juga. Macam kita ambil daripada zaman kita, berapa ratus, berapa ribu generasi nak sampai Nabi Adam kan. Lalah jumpa sud juga. Nabi Adam nombor 1. Jumpa juga walaupun berjuta orang pun. Juta titih keturunan sekalipun. Yang dahulu dua-dua tu. Dahulu. Macam ni lah Tuhan. Siapa yang menjadikan dia? Ada Tuhan lain. Tuhan lain. Ada hak dulu pada dia. Ada hak dulu pada dia. Ada dulu pada dia. Ada dulu pada dia. Tu maksud. Tu dia segan nak sebut banyak. Dulu. 222 kali. Tu dia. Tu maksud dia gaya bahasa dia. Hak dulu pada tu. Hak dulu pada tu. Hak dulu pada tu. Tu maksud dia. Bukan dulu kan tu kan. Hak dulu pada dia. Hak awal sekali lah yang buat Tuhan hak nombor 100 ni. Ada lagi hak nombor 101. Hak dulu pada tu. Lagu tu lah maksudnya. Takkan buku panjang. Yalah dia pun dulu buah nombor 2 nak tulis dulu saja banyak. Mentusuk juga. Maka nak bertambah hala terlebih tuha itu mustahil. Maka yang semacam ini, yakni tak sud sebelah humbi ni, dinamakan dia yang semacam ni
tasasul. Nama dia tasalsul, dan bertitih-titih talian, kan pada ingatan bertitih-titih talian sebelah humbi yang tidak sud, dan tak sud sebelah humbi. Ni tak boleh terima. Maka tentu kita hukum kata bahung, bahung pik, kan bohong pik tu jemaah tak kena tambah bohong pik. Kalau bohong saja tak mustahil lagi. Tiap-tiap mustahil itu bahung, tiap-tiap bahung tak mesti mustahil. Tapi bila sebut mustahil mesti dah bohong. Tu je Salesik kata pada yang kata kalau nak tahu orang tu cerdik tak cerdik, test dia tengok kita cerita benda mustahil pun dia percaya. Bodoh sungguh budak tu, dia kata. Kan? Kata ayah saya dulu masa menikah dengan mak saya. Masa tu bila? Masa tu masing-masing anak terana anak dara. Pak saya tu malu. Saya pergi tolong mengurat mak saya kat dia tu. Ai, sekali-sekali cerita. Hang ada dah. Sekali-sekali dengar cerita. Macam hang duduk luar dah. Kan? Sekali-sekali cerita, hang tak ada lagi. Kalau kita cerita lagu tu, dia kata, oh tu noh. Oh, baru aku tahu. Memang bodoh sungguh dia tu. Orang tak nak tahu bodoh ke cerdik kan. Ilmu makul ni. Test tengok. Kalau kita cerita ke orang benda mustahil pun, dia percaya juga memang bodoh. Akal dia tu. Dia tak mampu nak memikir. Maka tentu bahung jika sebelah humbi dan sebelah tuha. Tasasul sebelah tuha. Tak tambah dah. Maka apabila kamu nyata pada fikiran kita ni, kata mustahil ada suatu dengan sendirinya, satu, dan juga mustahil daur dan tasasul itu, maka tetaplah mustahil nak ada Tuhan dengan salah satu daripada tiga jalan itu. Mana? Ada suatu dengan sendiri, daur dan juga tasasul tu. Allah Ta'ala, kita kata tak ada Tuhan nak buat Tuhan ni. Betul guna. Dia ada buat diri dia sendiri. Itu pun mustahil juga. Kan, kalau kita mendakwa ada penjadi atau pencipta Allah, itu sama ada daur ataupun tasasul. Kalaulah kita andaikan Allah Ta'ala menjadikan diri dia sendiri, itu pun mustahil juga. Sebab mana boleh benar tak ada buat diri dia sendiri. Maka sudah pastilah zat Allah dan sifat Allah itu qidam, yakni tidak ada permulaan sama sekali bagi ada mulanya. Maka tetaplah mustahil nak ada Tuhan dengan salah satu daripada tiga jalan tu. Kalau begitulah, kalau mustahil ada Tuhan tu dengan salah satu daripada tiga jalan tu, tetaplah yakni di hati kita sedianya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk sedia situ lah. Kan? Cuma hukum dia panggil sifat 20 ni bukan sifat Allah ni yang qidam ni. Hukum sifat. Kan? Kita i'tikad tak i'tikad, Tuhan duduk qidam situ. Kan? Jadi mengenal hukum, mengenal sifat Allah ni bukan makna mengenal hakikat sifat. Hanya mengenal hukum bagi sifat. Kan? Apa hukum bagi sifat qidam? Qidam lagu ni, lagu ni. Lagu ni, lagu ni. Kita mikir tak mikir, kita tahu tak tahu, Tuhan duduk qidam situ. Tu kata mutahid tu. Bila kita tetap kejap di hati kita, kata Allah bersifat dengan sedia dan bukan baharu, lazim pada sedia, bukan baharu lah, ni tak terima baharu, mustahil baharu tu. Kan, kejaplah kita faham begitu. Wallahu a'lam. Habis tu berkenaan dengan sifat. Dia ada sesuatu dengan sendiri, mustahil yang maksud tiga kan, tiga jalan tu. Yang ni ada sendiri dengan ada sesuatu dengan sendiri, makna dia buat diri dia sendiri. Maksudnya dia buat diri sendiri kan. Dia macam Allah Ta'ala lah. Kita kata tak ada Tuhan lain buat Allah. Betul? Tuhan buat guna, ada guna. Dia buat diri dia sendiri. Mustahil juga. Tak boleh terima. Yang boleh terima satu wajah, apa dah? Tuhan tidak ada permulaan. Itu mukhalafah Allah tu tak sama macam kita. Kita ni hebat lagu mana pun, hebat apa benda kena jadi. Kan? Tak ada duit hebat orang mana. Benda-benda mah baharu. Tak hebat dah. Kan? Tu dia berasa hebat apa? Benda baharu.
Dan binasa belaka pula kita. Qidam pun tidak, baqa pun tidak, mukhalafah pun tidak. Tak ada hebat lah. Sifat kita tak sejati. Sifat kita tak hakiki. Itu maksudnya. Ni dia ambil bahasa ringkas-ringkas ni nak bagi mafhumnya. Sebab tu dia tak bahas banyak kan. Cuma ada amal dalil aqli kita nak bagi kita mingkir bagi jelas kan, jelas pada pemikiran kita nampak wajah begitu. Sebab tu dia tak bahas macam kitab-kitab lain. Kalau kitab-kitab lain dia bahas cara ilmiah ni dia panjang cerita. Ni sesuai dengan cara dia nak didik anak kampung dia ni. Orang kampung ni bahas istidlal pun ayah mana dalil kan. Quran hadis ada buat mai ni. Bagi mikir tu pun sudah memadai pada dalil dalam bab akidah kita ni, bab tauhid. Habis. Bahasan sifat baqa. Apabila sudah kita mukallaf ni kejap faham kita tu kata sedianya Allah Taala dan bukan barunya Allah, maka tetap kejaplah pula kata kekalnya Ta'ala dan tak binasa. Jadi kalau sebelah humbi pun tak ada permulaan, maka dia juga tidak ada kesudahan. Dan kalau ada kesudahan, makna pasti ada yang membinasakan dia. Iktibar benda bila kata dia mula ni, mula ada mula, lekeh selalu. Kerana mestilah ada yang menjadikannya, sebab ada sendiri tak boleh terima. Lagi pula bila kata dia ada permulaan, pasti ada kesudahan. Pasti ada kesudahan. Tu sifat baqa. Baqa ni panggilan kata kekal. Apa makna kekal? Tidak binasa. Ketiadaan binasa. Ketiadaan hilang bagi ada padanya. Ada tu hilang. Tak. Itulah kekal. Itu kata dak tu. Panggilan kekal. Maksud makna daripada kata kekal, ketiadaan binasa. Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tidak binasa. Sifat dan zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Sifat dan zat Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Iktibar tidak ada permulaan tu orang panggil qidam. Iktibar tidak ada kesudahan tu orang panggil baqa. Tu maksud dah. Maka baqanya Ta'ala itu ibarat macam tadi mu'abbar bih tu, daripada ternafi akhir, tak ada kesudahan. Apa maksud ternafi akhir? Dengan makna kesudahan, yakni tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan tu bagi adanya Allah Ta'ala. Dengan tidak bersabit, tidak bersangkut dengan siapa pun beri kekalnya Ta'ala. Sebab kekal ni ada dua. Ada yang pertama dia panggil kekal binafsihi. Yang kedua dia panggil kekal bi ghairihi. Jenis tak ada kesudahan ni ada dua. Yang pertama kekal sendiri diri ataupun kekal yang zati lagi sejati. Satu lagi dia panggil kekal dengan makna kekal bi ghairihi. Bukan dia tu jenis kekal, tapi dia tu dikekalkan. Kalau benda-benda yang dikekalkan, dia terima binasa. Kalau benda yang passion kekal, tidak terima binasa. Itu beza dah. Kan? Ada tak benda yang benda yang kekal tapi terima binasa? Ada 10 benda tu. Kan? Antara dia kursi, arash, lauh, qalam, bidadari, syurga, neraka, ruh, ajbuz zana, ada 10 benda tu kan. Tu benda tu dia bukan kata benda yang kekal. Benda tu istilah dia panggil benda yang dikekalkan. Lain.
Dikekal ni ke mana passion dia tu terima binasa, tapi tak binasa sebab Allah kekalkan dia. Dia lain. Allah ni yang kekal, bukan yang dikekalkan. Yang terima binasa tu yang dikekalkan. Makna ada satu kuasa lain yang mengekalkan dia. Hak jenis tu dalam istilah tauhid tak boleh kata baqa. Kan, tak boleh kata baqa. Kita tak boleh kata qidam sebab ada mula. Jenis zat kita tak boleh kata baqa sebab ada sudah. Tu maksud dia tu. Hanya ia mana? Ia Allah Ta'ala tu yang bangsa kekal, yang passion, yang jenis kekal. Maksudnya dia panggil kekal zati lagi hakiki, lagi sejati. Kekal zati yang hakiki lagi sejati. Bahasa kita tua dia kata kekal yang sejati. Apa makna kekal sejati? Passion dia jenis kekal. Kalau syurga neraka dia tak panggil kekal sejati sebab dia dikekalkan. Bila dikekalkan maka harus menerima binasa. Kalau Allah nak binasa boleh? Boleh. Kan para syuhada, roh para syuhada tu Allah hidupkan semula. Kan, tapi nanti berlaku kiamat Allah tidurkan mereka. Kan, boleh tak Allah nak binasa? Ada pun Allah bagi jadi. Kan, tambah belah binasa. Hak tak ada buat bagi ada pun boleh. Tambah ada nak buat bagi tak ada lagi senang. Kan, macam kita. Kan, kita ni tak mampu nak bagi ada tapi nak bagi lingkup boleh. Lebih mudah belah nak bagi tak ada. Kan, kita nak reka buat mutu boleh. Tobat tak arti buat mutu beli hasil ada tapi nak bagi lingkup mutu no problemnya. Lebih pada nak membinasakan tu lebih mudah daripada nak mengada. Apa mengada? Ikhraj minal adam ilal wujud. Mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Nak buat apa? Kita mengada-ngadakan benda yang sudah ada. Kita buat mutu kereta. Kita buat daripada benda yang Allah buat dah. Mengadakan benda yang sudah ada. Kita reka ambil, ya Allah bagi pemikiran akan buat ya. Bukan kita mengadakan mutu. Mengadakan benda yang sudah ada. Kalau istilah dia begitulah. Dan Allah Ta'ala ni mengadakan benda tak ada kepada ada. Ikhraj, mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Cukup hebat kudrat Allah tu. Kita buat benda tu ada. Orang cipta mutu, orang cipta kereta, buat bangunan pun buat melalui benda hak ada. Bukan tak ada buat bagi dah. Itu tak ada kuasa. Siapa pun tak boleh buat itu. Melainkan Allah Ta'ala saja. Adapun akhir dengan makna yang tinggal kemudian daripada binasa makhluk, maka tidak dinafikan dia. Dia akhir yang dengan makna tinggal daripada makhluk. Itu bukan ternafi maksud tu. Sebab bila sebut akhir, bukan maksud akhir di situ kesudahan. Yang masih tinggal, yang terakhir mana habislah haklim binasa habis, tinggal dia. Itu kita tak tolak. Yang kita tolak ada kesudahan bagi ada tu. Kerana sabit firman-Nya huwal awwalu, huwa Allah tu al-awwalu wal akhiru. Jalanan habis itu. Jalanan dan percaman. Ni daripada dalil lah ni. Kan mana dalil dia? Kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan baqa, ketiadaan binasa tu. Dan percaman kata Tuhan kekal itu lagu mana? Ialah kita fikir. Semua dalil akli. Kan? Dia ada banyak. Kita tauhid ni dalil akli, bangsa jenis mikir. Kalau tak mikir tak nampak. Kalau dalil akli tak mikir tak apa. Terima bulatnya. Kan? Macam beriman dengan adanya para malaikat. Hak tu mikir ke mana tak nampak. Kan? Hak tu bangsa kena telan semata ya. Bila Nabi kata ada malaikat, ada. Kalau fikir tak nampak. Bukan benar tu. Jenis ni kena fikir ni. Seandainya. Lagu mana kita fikir? Iaitu tiap-tiap yang binasa itu. Yang binasa mana benda hak passion terima binasa tu, tentu ada yang membinasakan dia. Ni kaedah dah. Tiap-tiap sesuatu yang binasa tu, tentu yakni mesti ada yang yakni orang yang membinasakan dia, kan yang binasa tu. Suatu tu lah.
Maka siapakah ada lagi yang terlebih kuat dan sakan pada Tuhan, ni daripada Tuhan, yang nak membinasakan Tuhan. Ada lagi hak sakan pada Tuhan nak bagi Allah binasa. Mesti kalau nak membinasakan dia, dia lebih kuat daripada Tuhan. Kalau dia sama kuat dengan Tuhan, dia tak boleh binasa Tuhan. Silat-silat dia yang binasa. Kan? Kalau sama kuat, kedua-dua tak kuat. Sebab bukan semua dia boleh tawan. Kan? Dia nak kuat, dia mesti semua dia boleh atasi. Kita ni kalau kata paling kuat di dunia, mestilah kita nombor satu. Siapa pun kita tewaskan. Tapi kalau seri yang kita tak boleh dapat gelaran terpaling kuat di dunia. Terpaling kuat tu tak boleh. Pasal ada lagi orang seri dengan hang. Meditation nak bagi orang paling hebat sekali tinju, kalah berapa tu juga 4-5 kali. Benda lipat Rabiah menonong juga. Dia nak lebih Rabiah pun tergulin juga. Walaupun dia kuat, tu tak nama terpaling kuat sebab dia terima tewas. Jadi kalaulah kita dakwa lah, kita kata kalaulah Allah ni tidak bersifat dengan baqa', mana dia binasa, sudah pasti mesti ada yang ni orang lain yang membinasakan dia. Siapa lagi dia kata yang lebih kuat dan sakan daripada Tuhan kita ni, yang nak binasa Tuhan tu. Serta pula kalau akhirnya binasa, maka tentulah dia bukan sedia. Pasal apa? Kerana jadilah zat Allah Ta'ala itu mungkin. Bila kata terima binasa, dia termasuk benda mungkin dan jaiz, yang harus namanya. Kerana kesemua yang terima kedua belah itu mungkin dan jaiz. Mana? Terima belah ada dan terima belah binasa tu hanya perkara-perkara yang mungkin sahaja. Perkara-perkara yang mustahil, perkara mustahil terima belah tak ada kedua-dua. Belah awal pun tak ada, belah hujung pun tak ada. Sebab apa? Sebab dia memang dah passion tak ada. Tidak tak ada dan tidak sungguh pun tak. Kalau benda wajib, yang ni zat dan sifat Allah, mana dia? Tak boleh termasuk dalam perkara mustahil. Dia tak masuk benda mungkin. Sebab benda yang wajib, dia tak terima kena ada dan tak terima pengakhiran baginya. Sebab tu Tuhan ni tak terima binasa sebab dia bukan perkara-perkara afrad daripada benda yang mungkinat. Tuhan ini termasuk daripada yang wajibat, mesti, sungguh. Tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Maka kesemua mungkin itu tentu baru adanya. Dengan sebab ada yang mengadakan dia akan baru tadi ni, maka tentulah dia itu baru. Maka kesemua mungkin itu tentu baru adanya dengan sebab ada yang mengadakan dia, maka tentu dia Allah tu baru. Maka tetaplah bila kata Allah pun baru, tetaplah bohong selalu. Seperti yang terdahulu kenyataannya mana? Pada dalil qidam, yakni mustahil daur dan tasasul dulu ni. Kemudian jika kita buat kata binasa ia dengan sebab dia sendiri membinasakan, yakni kita katalah dakwa baik kata Allah pun ada kesudahan. Allah binasa ni sebab apa? Dia membinasakan diri dia sendiri. Maka tetaplah bohong juga. Sebab apa? Kerana membinasakan yang hidup itu tetaplah dengan menjadikan mati badannya. Sebab nak binasakan sesuatu itu mesti dijadikan mati badannya. Macam nisbah kita manusia ni, Allah jadikan penghidup dan Allah jadikan pemati. Jadi kalau Allah binasakan zatnya, siapa buat pemati ke Allah? Mesti ada zat lain pula. Dia nak jadi duk tasasul pula. Sopa dengan duk tasasul, dia tak ada duk ringkir Tuhan nombor 2 yang jadikan pemati bagi Tuhan pertama. Jadi Tuhan yang kedua tu tak mati lah, mati ke? Siapa mati dah? Tuhan pertama tu pemati dah pula dah. Dia tak boleh terima pada akal kita. Kata ada yang menjadikan mati padanya.
dalil firman-Nya alladzi khalaqal mauta wal hayata, surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mana dalil ni ayat Quran surah Al-Mulk, yakni Tuhan yang menjadikan mati, yakni sifat mati dan hidup. Ni zat kita ni tidak dinamakan mati kecuali Allah letak pada zat kita satu sifat, nama sifat pemati. Tahu mana? Bahasan tan khalaqa dalam kaedah ilmu tauhid. Kalau baharu tu baharu hakiki, baharu bangsa jenis ada, dan bukan amrun i'tibari, Allah akan ibaratkan dengan khalaqa. Tapi kalau baharu majazi, Allah ibaratkan dengan ja'ala. Allah ibaratkan dengan ja'ala. Khalaqa makna maut ini benda wujudi. Wal hayah benda wujudi, makna zat kita. Kalau ada tubuh badan kita pun sifat hayah tak ada, mana tidak ada penghidup kita. Apa penghidup kita? Roh lah. Maka zat kita tak boleh hidup. Begitu juga zat kita ni apabila nak dihukumkan mati, iaitu Allah letak sifat pemati pada zat kita, baru nama mati. Semata-mata tarik sifat penghidup, tak mati lagi. Lagu mana? Wallahu alam. Cuma Allah nyatakan begitu je. Allazi khalaqa, ialah Allah yang menjadikan. Jadi di sini mana mesti benda yang dijadikan itu wujudi. Sebab ibarat dengan khalaqa. Kalau ibarat dengan ja'ala, makhluk tu dia panggil maj'ul. Kalau ibarat dengan khalaqa, makhluk tu dia panggil makhluk kan? Isim maf'ul pada khalaqa, isim maf'ul dah makhluk. Isim maf'ul pada ja'ala maj'ul. Maj'ul baharu majazi, makhluk baharu hakiki. Istilah dia begitulah. Habis. Tauhid ni mikir. Kalau begitu, bagaimana? Begitu tu kembali mana tu? Isim isyarat dia pitang mana? Kalau begitu, dia sendiri membinasakan dia. Tak tengok. Kalau begitu bermaknanya jika Tuhan membinasakan diri. Kalau begitu mana? Kalau kita kata binasa Allah dengan sebab dia sendiri membinasakan tu. Bermakna jika Tuhan membinasakan diri sendiri, maka dengan makna ia sendiri menjadikan sifat mati pada zatnya Ta'ala. Dan bila kata dia sendiri yang menjadikan sifat pemati pada zat dia, maka membawalah kepada ada makhluk. Sedangkan sifat mati itu Allah yang buat juga. Jadi Allah sendiri yang binasakan dia dan Allah letakkan sifat pemati itu pada zat dia. Dan makna Allah lah yang menjadikan sifat pemati. Maka membawa fahamlah kepada ada makhluk yang lebih kuat daripada zat dan sifat Allah lagi. Sebab Allah jadikan makhluk nama pemati, Tuhan letak daripada zat dia, akhirat Tuhan pemati. Kemah lagi pemati tu pada Tuhan tu. Ni kuih cerita kuih mengarut ni. Tu nak ambil kunci tu, cerita kuih mengarut ni. Mengarut tu nak buat mustahil tu. Dan sakan pada Tuhan lagi. Maka bohong dia kata. Banyak kali bohong 22 kali ni. Muhong sungguh, muhong. Betul tak?
serta pula membawa kepada tak sedianya. Kalau kata Tuhan ternapi baqa, maka ternapi qidam. Wa kullu ma jaza alaihi adamu alaihi qad an yastahil al qidamu. Tu bab kan. Bab ni lah jawharah. Wallahu a'lam. Habis dah. Jadi ada sifat, kemudian kata bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Lam di situ tak boleh pakai makna panggil lam zaidah li tahsinil lafzi, sebab mukhalafah wazan mufa'alah, dia jadi masdar dia far'un fil amal. Dia nak ada kena ada maf'ul, tapi nak ada maf'ul sendiri tak boleh, dia kena ada zaidah yang mengkuatkan untuk tarik menjadi maf'ul. Sebab tu kena tambah lil hawadis. Dia tak boleh kata mukhalafatuhu ta'ala hawadisa, tak boleh. Itu menyalahi kaedah lughah. Sebab tu lil hawadis di lam zaidah li taqwiyatil amil, dan dia hanya li tahsinil lafzi, maka tak boleh kita terjemah makna bagi baharu. Dan tu kaedah dia dalam nahwu lah. Mufa'alah dia masdar dia isim. Bila isim dia tak dia amal, dia tak boleh amal binafsih. Dia panggil dia tak asal fil amal, dia far'un fil amal. Bila far'un fil amal dia tak kuat. Bila tak kuat dia perlu ada pengkuatnya. Dia kena cari huruf zaidah, huruf jar. Mana jar di situ? Lam tu. Di lam situ nak pasang makna li tak boleh, sebab dia panggil jar zaidah. Jar zaidah kaedah dah. Dan bila sebut zaidah, dia hanya beramal, dia tidak mempunyai maksud. Tak boleh terjemah kan. Jar ni ada tiga, ada jar zaidah, ada jar syibih zaidah. Satu lagi panggil jar apa? Nahu. Tak nak ingat, lama dah tinggal nahu. Ada jar asli, ada zaidah, ada syibih zaidah. Jar asli ada tiga benda. Jar syibih zaidah ada dua. Jar zaidah ada satu. Ni kena ngaji nahwu kan. Nak dia nak sedap pasang makna. Nahwu kena ngaji nahwu. Lama ni tak main nahwu. Syok enggak kadang-kadang. Kita tarik tak ingat. Habis nanti kita masuk bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Wallahu a'lam. Biar je lah. Jam. Dah banyak-banyak pun kalau nak fikir. Bisa dia Syekh Qadir kata tambah ilmu makul ni, masyarakat kalau awam ni dekat sejam lah. Lebih pada sejam kalau baca pun otak dia bintang lain lah cakap dia. Kan? Kalau orang ahli dia sungguh balas pergi 4 jam pun dia tak bintang lain. Tapi kalau kata umum, otak manusia dekat sejam lah cakap dia dah. Lepas sejam dia tak boleh bihan. Dia duduk tengok jam. Baik kan ni? Tak mau kot. Paksik saya lagi nak pinat tak. Dia tak boleh. Syekh Qadir Mandiri kata. Betul sungguh. Kan? Datuk Guru kata ni otak kita ni dekat sejam. Kita rehat sahaja. Kita semua tak apa. Tapi kalau straight asal, kalau orang ahli dia tak apa. Kan? Macam orang ahli mabuk. Kan? Dia mabuk 24 jam tak apa. Ada ahli dah bilang tu. Asyik lah. Datuk Guru kata dia setara nak dapat gila ya. Dan dapat gila tak apa. Mengaji pun kena dapat gila. Dan gila mengaji, hujan menepih. Yang duk payah nak tak jadi gila. Gila ibadat. Hang sakit pun dia buat ibadat. Tu macam bukan gila tu tak elok kan. Makna dia dah jiwa begitu. Gila mengaji. Lama tak apa. Kan? Berapa jam dia tak kisah, memang dia gila tu. Tu guru kata. Kan? Kalau nak gila ibadat, kena khatam ihya. Kalau tak khatam ihya, tak jadi gila ibadat nama dah. Letih tu. No. Ihya Ulumuddin kena mengaji. Baru boleh jadi gila ibadat. Ana murid Pak Cuhim kata. Kalau tak ngaji ihya, tak jadi gila ibadat kita ni. Tu dia kata mengaji ni
Terang nak beli gila ya. Mutuk tahu tu. Awak tahu dia kata dan gila ribut pun mai. Oh, baru kita nampak dia kok gila tak elok kan? Tak. Gila ibadat, gila mengaji, gila nak berzikir. Tak boleh tu. Zikir lama mana tak apa. Kita macam tak gila kan. Tu yang zikir lama tak boleh. Untuk guru lah dia rajin sembang gitu. Ya, tanda-tanda insya-Allah kita akan sambung nanti ni habis ni kan. Pada ni dia tak bicara tauhid ni. Pasal dua buah tak ada orang rezeki nak habis kan. Nah, kita ambil hak tu lah sebab. Balik kampung. Malam nak makan ke? Dah ada lagi. Masih nak Masak ayam. Awak masak apa? Ha? Untuk malam. Tak payah tak. Kalau nasi dah bayar lah. Kalau nak pergi beli rumput lepas tu kan boleh nak makan kan. Kalau nasi tak bayar. Ada pun tak semua. Tak lah. Cuma ada lagi lebih-lebihnya. Mesti Jadi lemak tak makan. nasi dah. Makan. Haji makan awal sekarang dengan kami Ya, tak tapi tahan yang tengok gulai kedua. yang saya balik tu kan apa? Tidur tak boleh. Tak masuk. Boleh tengok lah. Teringat lah.